Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kita akan teruskan dengan pembelajaran untuk bab 2.6 itu reka bentuk makanan. Anda telah pun pelajari tentang takrif reka bentuk makanan, okey, perkakasan peralatan yang diperlukan untuk reka bentuk makanan, apakah unsur-unsur elemen yang perlu ada dalam reka bentuk makanan. Jadi hari ini kita akan lihat untuk topik yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan standard pembelajaran 2.6.4 iaitu melakar serta menjustifikasikan reka bentuk dan pembungkusan makanan. Jadi untuk melakarkan reka bentuk makanan, kita kena ingat ada dua perkara yang anda perlu buat. Yang pertama sekali ialah mereka bentuk makanan tersebut. Sama ada anda hidangkan di atas dalam pinggan ataupun di dalam bekas dan sebagainya. Dan yang keduanya ialah reka bentuk pembungkusan makanan. Di mana anda buatkan satu pembungkusan untuk anda edarkan, untuk anda juarkan, untuk anda pasarkan, di supermarket dan sebagainya. So itu adalah dua reka bentuk yang anda perlu buat dalam topik ini. Tetapi sebelum itu, anda perlu lihat dulu apakah elemen-elemen yang ada, reka bentuk yang perlu ada di dalam reka bentuk makanan anda. So elemen adalah perkara yang dapat membantu menzahirkan idea seseorang dalam bentuk lukisan ataupun lakaran. Yang pertama sekali kita dah belajar dahulu semasa tingkatan 1, iaitu lakaran perlu ada garisan. So, garisan merujuk kepada elemen yang dinyatakan oleh pergerakan titik. Kita gerakkan pensel kita ataupun menggerakkan apa saja pensel warna, pen dan sebagainya untuk membentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, sama ada jelas ataupun abstrak. Itu adalah elemen garisan. Contoh-contoh dan sebagainya. Rupa. Rupa merujukkan kepada elemen yang bentuk 2 dimensi ataupun rata. Elemen ini juga merujuk kepada apa-apa ruang yang dikelilingi oleh garisan, nilai dan warna. Rupa dalam reka bentuk makanan dan pembungkusan merupakan elemen pertama pandangan mata manusia. Dalam contoh ini kalau kita buat logo contohnya, logo dalam bentuk bulat katakan. Bulat itu sendiri adalah rupa. Dan dalam rupa itu kita masukkan warna merah ke kuning dan sebagainya. Untuk menghasilkan satu logo. Bentuk. Elemen 3 dimensi yang mempunyai ketinggian, lebar dan juga kedalaman. Dalam reka bentuk makanan dan pembungkusan, bentuk biasanya ditetapkan mengikut konsep dikehendaki. Ada bentuk piramid, ada bentuk segitiga, ada bentuk bulat. Kalau kita nak jual kek lah. Contohnya. Kemudian warna. Merujuk kepada elemen yang terdiri daripada 2 sifat ciri, iaitu hue, merujuk pada jenis warna, dan emosi, merujuk kepada warna yang terang atau gelap boleh berubah. Merujuk kepada kualiti kecerahan dan ketulinan yang boleh mempengaruhi emosi. Dalam contohnya reka bentuk makanan dan pembungkusan, untuk kanak-kanak perlu dipelbagaikan warna untuk menarik perhatian. Warna je lah. Yang paling penting anda kena tahu, dalam reka bentuk makanan mesti ada warna. Perlu ada warna, kerana warna itu menarik perhatian. Selain daripada garisan, rupa dan juga bentuk. Jadi maklumat yang perlu ada pada lakaran anda, pertamanya kalau kita lihat di sini, bahan yang digunakan, prinsip reka bentuk, elemen reka bentuk dan dimensi. Perlu ada dimensi. Tinggi, lebar dan dalam. Bahan yang digunakan. Apakah bahan yang digunakan? Dan apakah prinsip-prinsip reka bentuk yang telah digunakan? Garisan, warna, keseimbangan, rupa dan sebagainya. Anda perlu nyatakan dalam lakaran anda nanti. So, kalau kita lihat di sini, perlu juga ada nilai merujuk kepada impak terang atau gelap suatu tona warna. Contohnya dalam reka bentuk makanan dan pembungkusan, tona warna akan memberikan nilai yang lebih menonjol. Tona warna ni, contohnya ada bahagian gelap, ada bahagian terang. Dia akan menunjukkan bayang-bayang dan sebagainya. Ruang. Ruang ialah kawasan kosong di sekeliling objek, jarak atau rongga dalam sesuatu objek. Elemen ruang digunakan dalam reka bentuk makanan dan pembungkusan untuk menampakkan bentuk yang lebih menarik. Perlu ada ruang lah, ruang kosong. Ataupun kalau kita buat kotak pembungkusan dalam 3 dimensi, kita akan nampak ruang di dalam kotak pembungkusan tersebut. Tekstur merujuk kepada struktur dan keadaan permukaan yang boleh dirasa, seperti perasaan atau sentuhan seperti licin, kasar dan sebagainya. Setiap tekstur dalam reka bentuk makanan dan pembungkusan memberikan perspektif pandangan yang berbeza. Jadi dalam lakaran kita untuk menunjukkan tekstur kotak tu lembut dan sebagainya bagaimana? Kasar bagaimana? Bersegi bagaimana? Kita kena lakaran sedikit lah.
Kalau kasar, lakarannya kasar sedikit. Kita menggunakan pensel atau sebagainya menunjukkan dia kasar. Kalau dia lembut, bagaimana menggunakan warna yang lembut. Okay, menunjukkan tekstur. Dan kemudian size. Size merujuk kepada ukuran atau dimensi bagi sesuatu objek. Saiz reka bentuk makanan dan pembungkusannya menjadi antara faktor penting kepada pelanggan dalam membuat pilihan. Okey, dalam reka bentuk makanan kita, saiz itu kadang-kadang kita perlu tentukan sama ada besar, sederhana atau kecil mengikut portion pelanggan kita. Kalau kanak-kanak, kita memerlukan hidangan yang kecil, pembungkusan yang kecil berbanding dengan orang dewasa yang memerlukan pembungkusan yang lebih besar. Contohnya burger, kalau burger di McDonald ada burger untuk kanak-kanak dan burger untuk dewasa. Okey, kemudian kita masuk kepada prinsip reka bentuk. Tadi ada elemen reka bentuk, garisan dan sebagainya. Prinsip reka bentuk ialah konsep yang digunakan untuk menyusun elemen-elemen yang bagi menjadikan satu struktur objek yang berkesan, bermutu dan menarik. Pertamanya adalah keseimbangan. Keseimbangan adalah suatu konsep fizik yang menekankan kesamaan berat, tarikan dan tumpuan pada satu objek bentuk simetri. Okay, contohnya susunan hiasan perlu seimbang sewaktu membuat reka bentuk makanan dan pembungkusan. Contohnya kalau kita letakkan logo pada kita punya pembungkusan, logonya biasa berada di tengah. Biasanya untuk simetri. Tetapi tak salah jika letakkan di tepi, di penjuru atas, kiri atau kanan. Okey, tetapi keseimbangan perlu ada. Okey, supaya kita nampak dia lebih menarik. Dan contohnya kalau kita lihat dekat sini, okey, pisang ini sebelah kiri ada, sebelah kanan pun ada. Okey, tetapi tak salah. Kalau kita nak lari daripada luar keseimbangan, itu asimetri lah. Okey. Dia ada simetri dan asimetri. Kita dah belajar semasa tingkatan 1 atau 2 itu. Okey. Kontras. Kontras merujuk kepada pelbagai elemen yang berlawanan bagi memberi impak yang lebih jelas kepada objek. Kontras berfungsi untuk menarik perhatian, memberi fokus dan mengelakkan kebosanan. Kontras boleh capai melalui penggunaan teks, warna dan kedudukan elemen. Kalau ke dalam warna, kita gunakan warna-warna yang terang. Merah, kuning, biru. Okey. Contohnya kalau kita nak menghasilkan pulut kemerdekaan, kita masukkan warna biru, merah, kuning untuk menunjukkan warna-warna kemerdekaan, warna-warna pada bendera Malaysia contohnya. Pengulangan. Pengulangan merujuk kepada tumpuan pergerakan yang dihasilkan melalui peletakan suatu elemen yang berulang-ulang. Pengulangan bermaksud menggunakan elemen yang sama dan serupa secara berulang kali. Contohnya dalam kek kita ada buat garisan. Dalam kek ni contohnya, garisan pada kek itu adalah pengulangan. Okey, diulang-ulang banyak kali, cumanya berbeza warna. Okey. Biasanya pengulangan ini kita boleh buat pengulangan dari segi garisan, pengulangan dari segi corak, pengulangan dari segi warna dan bentuk dan sebagainya. Okey, rupa dan sebagainya. Keringkasan. Okey, walaupun kita membagaikan garisan, rupa dan sebagainya, kita perlu ringkaskan, jangan terlalu kompleks. Kalau terlalu kompleks dengan unsur-unsur dan sebagainya, dia menjadikan cacang merebak lah kita punya reka bentuk makanan. Ringkas tetapi menarik. Okey. Dan kita hanya hadkan, ambil pilih mana-mana unsur yang kita nak sahaja. Tak perlu gabungkan semua sekali. Okey. Dan ini kalau kita dapat lihat dalam reka bentuk yang moden, reka bentuk makanan yang moden, dia ringkas saja. Kadang-kadang logo sahaja berada pada pembungkusan makanan. Okey. Cukup untuk membawa image kepada produk tersebut. Okay, yang seterusnya adalah pergerakan. Pergerakan merujuk kepada tindakan aliran yang akan memimpin pandangan mata dan perasaan terhadap sesuatu. Tindakan atau arah berdasarkan sudut pandangan mata pada hasil reka bentuk. Mengaplikasi prinsip pergerakan dapat mewujudkan suasana tertentu selain menimbulkan daya tarikan dan kesan visual yang lebih menarik. So, pergerakan ni sebenarnya boleh diwujudkan apabila kita lihat pada kotak ini. Okey. Garisan yang dilukis, okey, bersambung-sambung. Okay? Menunjukkan mata kita akan melihat pergerakan garisan tersebut. Kalau dalam teh produk makanan teh dangdut atau kopi dangdut, okey, di mana pergerakan, okey, perbezaan aliran susu, teh, krim dan sebagainya itu, susu tidak bercampur. Okay, pergerakan itu menunjukkan, menarik perhatian orang untuk membeli teh dangdut tersebut. Itu dinamakan teh dangdut. Okey, kerana dia bergerak. Perbezaan antara susu, teh dan gula tu dia diasingkan. Kalau kita lihat pada kopi Starbucks dan sebagainya, McDonald's sebagainya. Okey, dia ada krim yang dibuatkan bentuk palm,
dan sebagainya. Itu juga adalah unsur-unsur rupa gabungkan unsur-unsur garisan. Menarik perhatian orang untuk membeli kopi Starbucks yang mahal tersebut. Okay, penekanan merujuk kepada penumpuan kepada sesuatu melalui gabungan elemen-elemen dicadangkan. Penekanan menunjukkan satu unsur dalam karya grafik yang boleh menarik perhatian. Contohnya dalam reka bentuk penekanan wujud apabila makanan tersebut dihasilkan untuk suatu majlis tertentu atau atas sebab-sebab tertentu. Kalau kita menghasilkan kek untuk seorang budak yang kecil umur 2-3 tahun, kita memerlukan penekanan kepada warna yang menarik, bentuk yang menarik supaya dia teringin nak makan kek tersebut. Okey. Contohnya kalau kita menjual kek pisang, jadi kita dalam pembungkusan kita tekankan imej pisang warna kuning. Itu adalah penekanan-penekanan yang kita perlu ambil kira ketika kita mereka bentuk sesuatu pembungkusan ataupun reka bentuk makanan kita. Kepelbagaian menunjukkan aplikasi penggunaan pelbagai elemen, gaya, kualiti, idea bentuk dalam satu reka bentuk. Tetapi perlu berhati-hati supaya kepelbagaian ini tidak menjadikan produk kita cacah merebak. Kita perlu gabungkan secara harmoni. Ini ada harmoni di sini. Suatu reka bentuk yang dapat mewujudkan gambar emosi yang positif. Prinsip harmoni dalam reka bentuk makanan memberikan ketenangan, kegembiraan kepada individu. Kalau terlalu cacah merebak, menyebabkan produk kita ataupun reka bentuk makanan kita menjadi sesuatu yang tidak menimbulkan rasa kita nak beli makanan tersebut kerana terlalu bercampur aduk elemen-elemennya. Okay, perlu diharmonikan. Contohnya dalam kek lapis ini, garisannya diharmonikan walaupun pelbagai warna, tetapi garisan itu lurus sahaja menimbulkan rasa harmoni. Bayangkan kalau kek lapis garisannya cacah merebak, naik atas turun bawah dan sebagainya. Adakah kita rasa seronok nak beli ataupun rasa tenang untuk beli kek tersebut ataupun kek lapis tersebut? Dan kemudian kita lihat pada pembahagian. Pembahagian merujuk kepada hubung kait antara dua elemen berdasarkan kadar banding yang betul dari segi saiz, nombor, jumlah dan tahap. Prinsip pembahagian adalah penting terutamanya dalam menentukan saiz reka bentuk makanan dan pembungkusan itu sendiri. Okey, jadi pembahagian ni contohnya kalau kita nak beli pizza dan sebagainya, pernah anda terfikir apabila pizza itu digabungkan pelbagai rasa, pelbagai perisa, pelbagai dalam satu kotak. Okey, dia ada island, ada mayonis, ada chicken, ada beef dan sebagainya, disusun dalam pembahagian yang sama supaya dapat dirasakan semua ini secara adil. Okey, contohnya kalau dalam pembungkusan makanan kita dalam bentuk bekas makanan, okey, berapakah saiz makanan untuk pembahagian untuk telur contohnya? Telur tak perlu besar berbanding dengan saiz untuk kita letakkan nasi. Jadi itu semua bergantung kepada siapa pelanggan kita, okey, apakah makanan yang kita ingin hidangkan, okey, bergantung kepada portion yang kita ingin, pembahagian ruang yang kita ingin reka bentuk. Dan yang terakhir, kesatuan. Penggabungan elemen dapat membentuk imej konsep atau idea yang sempurna. Prinsip kesatuan yang diterapkan menjadikan satu reka bentuk makanan itu lebih menarik. Kesatuan ni maksudnya bila kita gabungkan itu disatukan dalam satu bentuk idea yang lebih menarik dan juga harmoni. Okey. Okey, ini adalah contoh lakaran serta justifikasi reka bentuk makanan. Di mana kalau kita lihat di sini lakaran yang pertama ini reka bentuk makanan di atas pinggan. Di mana kita ada prinsip pengulangan digunakan untuk menjadikan persembahan reka bentuk makanan ini lebih menarik. Apakah yang diulang kat sini? Pertamanya ialah inti dia diulang. Atas satu, bawah satu. Okey. Rotinya juga diulang. Keknya juga diulang. Atas, tengah dan bawah diulang. Cherry warna merah. Itu ada elemen warna yang digunakan. Penekanannya orang akan nampak, oh ada cherry warna merah di atas tersebut. Okay, elemen warna digunakan merah dan kuning untuk menjadikan persembahan pencuci mulut lebih menarik. Merah dan kuning. Okay, ini ada penekanan warna yang digunakan supaya nampak lebih menarik. Okay, elemen garisan yang dibuat menggunakan sos custard menampakkan persembahan pencuci mulut lebih elegan. Nah, ini banyak chef dia hanya contoh-contoh saja di atas pinggan untuk nampakkan lebih menarik dengan warna sos custard itu juga ataupun warna sos, warna tomato ke, sos cili ke. Warna merah dia akan nampak lebih menarik, lebih kontras antara pinggan yang warna putih dan juga sos ayam warna kuning ataupun merah. Okey. Dan ini menampakkan presentation atau persembahan reka bentuk makanan kita lebih menarik untuk dimakan. Okay, ini adalah contoh reka bentuk makanan di atas pinggan. So jangan lupa kena labelkan. Okey, pastry rapuh coklat warna kuning, elemen garisan yang digunakan,
elemen warna yang digunakan, apa benda yang letak kat tengah ni, nyatakan cherry. Okey, prinsip penggulangan di mana, nyatakan di mana prinsip penggulangan tersebut. Okey, so ini perlu ada dalam reka bentuk makanan anda. Jika perlu anda boleh gunakan warna, pensel warna untuk menghasilkan, menampakkan lagi lakaran anda dalam bentuk warna yang lebih menarik. Okey, kemudian kita lihat pada pembungkusan makanan. Pembungkusan makanan adalah satu mekanisme yang menggunakan kaedah sains dan teknologi bagi memelihara produk bagi tujuan kita nak edarkan, perstoran, jualan dan penggunaan. Kita nak edarkan makanan kita ke dalam pasar raya. Jadi kita perlu ada satu pembungkusan yang selamat, bersih, dapat memelihara kualiti makanan kita dan pada masa sama menarik. Okey, kita lihat di sini. Dia melibatkan proses reka bentuk, penilaian dan pemasaran. Pertama sekali, pembungkusan kita perlu ada tanda jenama. Kita kena reka bentuk sendirilah. Tanda jenama kita menggunakan salah satu elemen grafik yang penting dalam suatu pembungkusan. Tanda jenama merupakan nama yang diberikan kepada satu produk atau perkhidmatan. Tanda jenama berfungsi untuk memperkenalkan produk kepada perkhidmatan atau perkhidmatan kepada pengguna. Okey, tanda jenama ini nama lah. Contoh kalau McDonald, McDonald. Okey, kalau KFC, KFC. Okey, tipografi pula ialah mencipta satu jenama kepada suatu produk. Setengah pengguna lebih suka melihat simbol daripada sesuatu produk tersebut. Okey, di selain menggunakan nama kita, jenama, tanda jenama, kita juga menggunakan logo ataupun simbol. Contohnya kalau McDonald's simbolnya M sahaja. Kalau KFC simbolnya adalah atuk KFC itulah. Okey, jadi dia satu simbol yang orang boleh kenal. Orang boleh kenal dengan hanya melihat pada simbol sahaja. Penggunaan tipografi ini unik dan kreatif, dapat menarik perhatian pengguna. Contohnya, Felda menggunakan F bagi memudahkan pengguna mengingat jenama dan produk keluarannya. Felda itu sebenarnya adalah tanda jenama, F itu adalah tipografi dia. McDonald adalah satu tanda jenama, M itu adalah tipografi dia. Okey. Warna pula. Okey, penggunaan warna memainkan peranan penting dalam reka bentuk makanan, pembungkusan suatu produk. Warna menunjukkan identiti suatu produk serta menyatakan suatu maksud. Warna juga memberikan kesan secara langsung kepada reka bentuk pembungkusan makanan. Okay, ini kalau dilihat warna hijau ada, purple ada, warna maroon ada, merah ada. Kalau McDonald warna merah. Kita tahu merah ni adalah untuk McDonald. KFC pun warna merah. Pizza Domino warna apa? Pizza Hut warna apa? Merah juga. Itu adalah warna-warna yang garang yang memang secara logik dapat menarik perhatian orang untuk melihat produk kita. Okey, seterusnya ialah ilustrasi. Okey, ilustrasi, penggunaan ilustrasi berperanan untuk menggambarkan produk yang dibungkuskan. Okey, atau gambar yang digunakan perlu menarik, unik dan sesuai dengan reka bentuk makanan yang dibungkus. Pembungkusan ilustrasi perlulah kreatif, menarik dan tidak terlalu padat supaya dapat memberikan keharmonian kepada reka bentuk pembungkusan makanan. Contohnya produk mentega sapuan menggunakan ikon beruang bagi menarik minat kanak-kanak. Okey, kalau McDonald dia menggunakan ilustrasi apa ya? Kadang burger, okey, kadang kentang gorengnya sendiri. Okey, kalau KFC ayam gorengnya. Okey. Ini memerlukan ilustrasi yang tidak terlalu rumit atau kompleks. Reka bentuk. Okay, reka bentuk pembungkusan perlu menepati beberapa sifat, iaitu ergonomik, mudah dibawa, selamat digunakan, mesra alam dan dapat membungkus makanan tersebut untuk memelihara kualiti makanan tersebutlah. Reka bentuk pembungkusan makanan perlu bersesuaian dengan produk yang hendak dibungkus. Kalau kita nak bungkus sandwich, biasa kita gunakan bentuk segitiga. Kalau nak bungkus nasi lemak, kita bentuk piramid atau bentuk kon. Kalau kita nak bungkuskan kek, biasanya dalam bentuk kotak ataupun dalam bentuk penutup yang bulat, bekas yang bulat. Okey. Maklumat merupakan elemen yang penting dalam mereka bentuk suatu bungkusan. Setiap bungkusan mestilah mempunyai maklumat yang perlu disampaikan kepada pengguna. Inilah contoh roti lah. Kalau roti gardenia, dia ada maklumat tentang nutrien, tentang kandungan yang digunakan, bahan-bahan yang digunakan, berapakah tarikh luput dia. Okey, kemudian maklumat tentang siapa kilang, di mana kilang tersebut, nama pengilangnya. Okey, apa lagi maklumat yang lain? Selain daripada jenama, tanda jenama, tipografi dan sebagainya. Okey. Saiz reka bentuk bangunan, pembungkusan yang berlainan dapat memberikan lebih banyak pilihan mengikut keperluan dan kehendak pengguna. Ini kita lihat rujuk semula lah. Kalau dalam buku teks anda dia menggunakan botol sos, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang
saiz X large, XL dan sebagainya. Itu dapat memenuhi keperluan pengguna yang berbeza. Ada yang nak sos yang kecil, okey, untuk makan sekejap saja. Ada yang nak sos yang besar untuk jual burger di gerai burger. Okey, ada yang nak besar lagi, okey, untuk penggunaan yang lebih lama. So, kita perlu menghasilkan saiz yang berbeza-beza mengikut keperluan pengguna yang berbeza-beza. Okey, ini adalah contoh lakaran serta justifikasi pembungkusan makanan. Jadi untuk menghasilkan lakaran yang baik, macam biasalah, anda perlu menghasilkan 3 lakaran yang berbeza. Idea pertama, idea 1, lakaran asas. Idea 2, lakaran yang telah diperbaiki, dibunyikan. Dan idea 3, idea yang telah lengkap berserta dengan label, okey, penerangan label, di mana ada pengulangan, di mana ada logo, di mana ada tipografi, di mana ada warna dan sebagainya. Anda perlu terangkan dan juga termasuklah dimensi. Nampak ada ukuran kat sini. Tinggi 180 mm. Lebar 145 mm. Dalam 75 mm. Perlu ada dinyatakan dalam lakaran anda. So, ini adalah idea yang terakhir lah yang dimuktamadkan. Tetapi, anda perlu menghasilkan idea 1, idea 2 dan idea 3 serentak. Okey, ikut susunan dia. Perlu ada dalam tugasan anda. Dan apabila anda menghasilkan lakaran anda perlu menghasilkan satu jadual, dipanggil jadual apa ya? Jadual justifikasi. Okey, apakah elemen-elemen yang anda telah masukkan di dalam reka bentuk makanan anda dan juga reka bentuk pembungkusan makanan anda. Contohnya elemen 1, garisan. Okey, nyatakan garisan. Ada tak garisan dalam reka bentuk makanan anda, pembungkusan anda? Okey, reka bentuk makanan ada. Garisannya pada sos custard tadi. Okey, warna. Ada tak warna? Ada. Warna apa? Warna sos, warna kuning, warna buah ceri, warna merah. Nyatakan dekat situ. Okey. Itu dari segi elemen ya, dari segi elemen, dari segi prinsip pula. Ada tak keseimbangan dalam reka bentuk makanan anda? Ada. Apabila reka bentuk contohnya kalau kita buat bentuk segitiga, okey, segitiga tegak. Okey. Segitiga tegak, bukan segitiga yang sengit, tak seimbang. Okey, kalau logo berada di tengah, nyatakan di manakah prinsip keseimbangan anda. Okey, apa lagi prinsip-prinsip yang dah ada, kita dah belajar. Yang kita dah belajar sebelum ini masukkan di dalam jadual justifikasi ini. So, anda perlu buat jadual justifikasi untuk elemen dan prinsip. So, di sini anda bentuk reka bentuk makanan, di sini reka bentuk pembungkusan makanan. Kita tidak menggunakan bekas bento ya. Kita menggunakan reka bentuk pembungkusan makanan. Okay, anda akan reka bentuk, akan lakarkan bagaimana anda membungkus makanan anda. Okey. So, itu sahaja untuk ni. Dan akhir sekali, ini adalah soalan yang ada di dalam Google Form anda. Okey, di mana anda diminta melakarkan satu reka bentuk makanan berdasarkan satu situasi. Iaitu adik anda berumur 1 tahun, dia tidak gemar makanan. Oleh itu, yang demikian anda bercadang untuk menghidangkan makanan kepada adik anda dalam bentuk yang lebih kreatif dan menarik. Okay, pertama, anda perlu buat satu reka bentuk makanan di dalam atas pinggan yang menarik anda untuk makan. Okey. Lakarkan satu bentuk makanan, reka bentuk makanan yang sesuai untuk dihidangkan kepada adik anda. Adik anda berumur 1 tahun. Apa sangat yang dia boleh makan dalam kita umur 1 tahun? Contohnya, telur. Sosis tak boleh makan lagi, 1 tahun. Okey. Nasi sedikit dan sebagainya. Okey. So, reka bentukkan makanan anda dalam pinggan dalam bentuk yang menarik supaya adik anda ingin tertarik untuk makan reka bentuk makanan anda. Jadi, kita lihat semula kepada Google Form sebelum ini. Sebelum ini, anda perlu jawab di dalam Google Form ini. Bermula reka bentuk makanan ya. Reka bentuk makanan, masukkan email anda. Okey, di sini masukkan email anda. Contohnya ini email cikgu. Okey, kemudian masukkan nama penuh anda. Okey, kemudian soalan 1, mentakrif reka bentuk makanan. Okey, anda boleh jawab soalan ini di sini. Okey, apakah takrif reka bentuk makanan? Okey, boleh rujuk balik semula buku teks anda, apa yang dah belajar sebelum ini. Nombor 1, takrif reka bentuk makanan apa dia? Reka bentuk makanan ialah jawab. Okey, kemudian soalan yang kedua, takrif makanan.
ialah jawab. Cari jawapannya di dalam buku teks anda. Nombor 3, takrif reka bentuk makanan. Okey. Yang tanya apa? Oh, ni takrif reka bentuk. Okey, yang ni reka bentuk. Takrif reka bentuk ialah, so anda jawablah macam tu. Untuk soalan soalan 1 ni berikan anda TP1. Okey, yang ni belum TP1, masih lagi TP1. Nyatakan kepentingan reka bentuk makanan dalam memenuhi keperluan psikologi dan sosial masyarakat. Okay, apakah kepentingan reka bentuk makanan dalam memenuhi keperluan masyarakat? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, nyatakan. 1 apa dia? 2 apa dia? 3 apa dia? 4, 5, 6. Okey, cari dalam buku teks. Anda dah belajar sebelum ini. TP2. Okey, yang ini anda dah belajar mengaplikasikan penggunaan alatan dan perkakasan dalam proses penyediaan reka bentuk makanan. Okey, padankan alatan berikut dengan keterangan yang betul. Okey, di sini anda tak boleh padankan menggunakan pensel. Jawab di sini. Okey, nombor 1, apa padanan dia? Type semula. Pisau pairing. Okey. Okey, apa fungsi dia? A, B atau C? Tulis balik di situ. Okey, apa fungsi dia? Nombor 2, pisau bergerigi. Apa fungsi dia? Type semula. Okey, nombor 3, pisau pengupas. Okey, apa fungsi dia? Okey, cari di sini apa fungsi dia. Okey. Dan seterusnya lah. Pisau ukir, pisau turning dan sebagainya. Anda jawablah sendirilah. Okey, kemudian soalan seterusnya ialah TP2. Mengaplikasikan penggunaan alatan perkakasan lagi. Nyatakan fungsi bagi perkakasan di bawah ini dengan keterangan yang betul. Okey. Ini apa ni? Periuk nasi. Apa fungsi dia? Fungsi sahaja. Okey, apa fungsi dia? Okey. Nombor 1, apa fungsi dia? Nombor 2, apa fungsi dia tu? Apa benda tu? Blender, pengisar makanan. Nombor 3, apa fungsi dia tu? Dan nombor 4, apakah fungsi dia? Okey, cari jawapannya di dalam buku teks anda. Okey, dan yang terakhir, ini soalan tadilah. Anda perlu jawab dengan cara melakar di atas kertas. Yang ni anda hanya perlu lakarkan di atas kertas. Dan kemudian anda buat naik gambar anda dengan menekan butang add file tersebut. Tekan butang add file dan select file from your device. Okey, bila anda ambil gambar menggunakan telefon, anda boleh select di manakah gambar tersebut dan hantar. Uploadkan, tekan butang upload. Okey, sebelum kita ni cikgu akan googlekan di dalam internet tentang makanan yang sesuai untuk dihasilkan, jadikan lakaran untuk adik setahun ni tadi ya. Okey, cikgu pilih gambar rumah ni dan cikgu lukiskan lakaran menggunakan freehand sahaja. Okey, freehand sahaja, tidak menggunakan pembaris. Okey, seeloknya menggunakan warna lah. Okey, warna supaya nampak warna apa yang digunakan. Contohnya pintu itu dibuat daripada biskut. Jadi cikgu warnakan warna kuning dan cikgu labelkan sebagai biskut. Dan kemudian dinding rumah bata itu, okey, dia berwarna warna-warna pink sedikit, warnakan. Okey, kemudian cikgu lukiskan lakaran bumbung dia dan cikgu labelkan ini adalah biji tomato ataupun tomato yang dalam bentuk buah tomato. Okey. Okey, lakaran ini tadi kepingan daging kepingan daging ayam atau aging atau ayam. Okey, kemudian cikgu lukiskan pokok yang dibuat daripada timun. Okey, warnakan warna hijau. Okey, background warna hijau. Dan kemudian cikgu tukarkan. Ubah suai sikit. Pada matahari cikgu buat bulan. Okey. Bulan. Dan kemudian cikgu tambahkan bintang. Okey. Dan bulan dan bintang ni dibuat daripada lobak merah. Cikgu labelkan lobak merah. Sementara bulan tadi dibuat daripada telur kuning.
Okey, kemudian jangan lupa anda bina jadual untuk justifikasi elemen dan juga prinsip. Okey, di mana anda nyatakan apakah elemen yang digunakan. Ya, contoh tadi ada elemen warna, ada elemen rupa, ada elemen garisan. Okey, nyatakan apa yang di manakah wujud garisan tu. Garisan wujud pada timun. Tadi garisan rupa warna wujud pada bulan, pada bintang, okey, pada kepingan daging. Garisan juga wujud pada lukisan dinding bata tadi. Okey. Begitu juga dengan prinsip. Apakah prinsip yang digunakan? Cikgu menggunakan prinsip kontra. Kontras di mana warna kuning berkontras dengan warna pinggan warna putih. Okey, apa lagi prinsip yang digunakan? Ringkas. Ringkas di mana lukisan tersebut tidak terlalu penuh dengan lakaran-lakaran, hanya lakaran-lakaran penting sahaja. Okay.